Kena kaki ke? Ha. Mana guru seorang ni? Dulu kita buat sakit. Oh, mau dia sakit. Ada dia pegang kaki dia, dia kata dia usuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat apa itu 13 dah? Ha? La yastawi, tidak sama. Tidak sama orang yang ada geran tanah neraka, ashabun nar, wa ashabul jannah, orang yang ada geran tanah syurga. Orang yang ada geran tanah neraka ni 3 golongan. Istilah orang kafir ni, istilah orang kafir ni 3. Sebut kafir ni 3. Satu, kafir dunia akhirat. Dunia pun dianggap kafir oleh orang, dekat akhirat pun dianggap kafir oleh Allah. Golongan kedua, golongan yang dianggap kafir oleh orang di dunia saja, tapi di akhirat Allah anggap dia Islam. Yang ketiga, kafir akhirat saja, yakni masa kat dunia orang anggap dia orang Islam, tapi kat sana, kat akhirat sana, Allah anggap dia orang kafir. Semua orang anggap dia orang Islam. Pergi umrah sekali kita, pergi haji sekali kita, ngaji tajwid sekali kita, tapi kat akhirat esok Allah anggap dia kafir. Jadi golongan yang kafir dunia, kafir akhirat ni ialah, satu ciri dia, dia menzahirkan kekufuran dia. Contoh, saya bukan Islam, tak mengaku Islam tu menzahirkan kekufuran lah. Simple sekali. Menzahirkan barang-barang kufur, sehingga orang kata ini kan kekufuran. Lepas tu hujah telah tertegak kepadanya. Hujah telah tertegak padanya, maknanya kita beritahu dah dia sepatah, tapi dia tak terima. Ini lebih merujuk kepada orang yang bukan Islam lah, yang kebenaran Islam telah sampai kepada dia, tapi dia tak terima. Maka dia ni kafir dunia, kafir akhirat. Kalau kafir dunia saja, merujuk kepada dia ada 2 kes. Satu kes, seseorang yang zahir dia orang tak anggap dia Islam, sebab nama dia kafir, nama dia Kalimutu. Nasir nama lagu ni bukan orang Islam, jadi dia kata orang kafir lah. Lepas tu bangsa pula bukan bangsa yang biasa Islam, kan?
Contoh Kalimutu. Muka macam paria dah. Nama Kalimutu juga. Tengok kawan dalam Kalimutu. Nama muka hitam legam. Kita nak kata, kita secara lazim kita akan kata dia ni Islam ke tak? Tak. Tapi dia ni tidak pernah menzahirkan agama dia, Hindu, kepada orang lain. Sebab dia tak percaya dengan agama dia. Dia hanya percaya kepada Islam. Cuma dia tak zahirkan kepercayaan dia itu. Dia kata Allah Tuhan sebenar, Nabi sebenar. Dan dia tak pernah menzahirkan kepada orang lain. Dan dia tak tahu hukum. Dia hanya sekadar mengakui saja. Kewajipan atas kepercayaan dia tu dia tak tahu. Sebab orang tak beritahu dia, dia pun tak tanya. Orang tak beritahu kat dia pun tak tanya. Semua tanya dia, Allah Tuhan sebenar. Nabi itu, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutuskan. Gitu. Maka dalam Islam, rukun Islam wajib dizahirkan. Kalau tidak dizahirkan, dosa besar. Bukan syarat sah iman, tapi wajib. Mana kena tahu orang bukan Islam, nak masuk Islam, dia wajib mengisytiharkan Islam dia kepada orang lain. Kan? Biasa kalau kita buat apa dia? Ucap kalimah syahadat depan orang ramai. Maka lepaslah tanggungjawab tu. Kalau macam kita ni tak perlu dah, sebab kita ni lah ayah kita Islam dah, orang anggap kita Islam. Tapi bagi orang yang pernah mengamalkan tata cara bukan Islam, mana dia nak keluarkan perubahan tanggapan masyarakat kepada dia ni daripada bukan Islam kepada Islam, dia kena mengisytiharkan Islam dia. Jadi hukum dosa besar. Makna walaupun dia masuk neraka dulu kerana dia tidak menzahirkan kalimah syahadah, tapi akhirnya dia masuk surga juga. Tadi kali putu tadi. Tapi mana ada dalam rekod sejarah. Sebab orang tak tahu. Barangkali ada, tapi orang tak tahu. Dia bukan ada setiap zaman. Tapi siapa tahu? Kalau tahu pun tahu. Panggil dia, saya ada suruh dia mengucapkan kalimah syahadah. Tapi tak tahu. Kes ni hanya ada dalam perbahasan kitab. Tapi kepada siapa berlaku, wallahualam. Sebab kita nak tanya dia pun kita tak nampak zahir, tak nampak dalam Islam. Jadi kita ingat dia tak ada dalam Islam lah. Dia tidak mengisytiharkan dalaman dia kepada orang lain. Jadi siapa tahu. Yang kedua, orang kafir yang mencari kebenaran sampai balik jumpa Tuhan, masuk Islam. Kerana kafir, dia pernah lah rekod orang sebut dia kafir masa kat dunia. Tapi rekod orang kata dia kafir dia kat dunia saja. Bila dia mati, dia ada syurga. Nampak tak? Biasa. Satu lagi, kafir akhirat saja. Siapa dia? Kafir akhirat saja ni, dia tak tahu akidah dia tak betul. Orang Islam anggap dia orang Islam sebab nama dia Islam. Pergi sembahyang, puasa, haji, umrah, ngaji tajwid sekali. Cuma orang tak tahu dalaman dia pun tak tahu. Dalaman dia tak betul, bercanggah dengan akidah. Jadi orang tak tahu dalaman dia pun tak tanya, orang pun tak tahu. Dia pun tak ngaji pula. Jadi akidah dia tak serupa dengan Quran. Maka besok istilah yang Allah beri nama ialah golongan munafik daripada kalangan orang Islam. Makna zahir dia tu kafir. Zahir dia tu Islam, dalaman dia tu kafir. Tak ada siapa tahu. Dia pun tak ngaji Quran. Jadi hak ni paling banyak sekali. Golongan yang keempat, golongan ketiga ni orang Islam yang tidak nampak tidak betul akidahnya sebab dia tak mengaji. Golongan keempat yang kita harapkan, iaitu orang Islam yang dianggap orang Islam oleh orang lain,
dan dia dan mengaji Quran sehingga akidah dia betul serupa dengan Quran, maka Allah menganggap dia orang Islam juga di akhir esok. Tak ada siapa kata dia orang kafir, Islam nak kau. Lepas tu bila dia mati, Allah pun anggap dia orang Islam. Siapa? Dia adalah orang yang keturunan Islam, mak ayah dia Islam, dia pun mengaku Islam. Lepas tu dia mengaji Quran. Segala perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah dia, dia buang sebelum kembali ke rahmatullah. Sebab dia mengaji Quran, maka bila mati Allah pun anggap dia pun orang Islam juga. Hanya pun kita tak tahu juga. Kita kata mudah-mudahan kita lah. Sahabat-sahabat ni, kalau asal dia kafir masuk Islam, sahabat golongan nombor 2, dia pernah kafir. Omar pernah kafir sebelum Islam. Lepas tu, tapi bila akhir dia Islam. Lepas tu bila ke akhirat sebut Islam juga. Sahabat Asmaul radhiyallahu anhum, mana Allah mengisytiharkan dia ni ke akhirat esok Allah anggap dia orang Islam. Walaupun dia pernah ada rekod kafir, sahabat-sahabat Nabi. Golongan yang kelima adalah yang dikhawatiri oleh kita juga. Dia puak mengaji, dia tahu dosa besar, tapi dia tak tinggal sebelum kembali ke rahmatullah, masuk neraka dulu. Golongan ni lah yang bakal dapat syafaat Nabi. Tapi golongan nombor 5 ni, yang masuk neraka dulu ni, golongan mengaji juga. Kalau kita tak mengaji, kita anggap harap dapat jatuh nombor 5, tak. Hasilnya jatuh nombor 3. Tapi kalau mengaji, nombor 3 tertutup rapat kepada orang mengaji, insya-Allah. Tinggal lagi 4 ke 5 ni. Bila dia dah pasti akidah dia serupa, tinggal lagi nak pastikan segala dosa besar dia tinggal. Kalau tak tinggal, nombor 5 masuk neraka dulu. Kalau tinggal, nombor 4. Kita ni kalau akidah betul dah, okay, kita mengaji Quran, mana mudah-mudahan Allah jatuhkan kita tepat nombor 4. Tapi kena ada bimbang, takut-takut nombor 5. Tapi kena bagi faham, kalau kita tak mengaji, jangan harap nombor 4 atau nombor 5. Orang yang tak ngaji ni, dia satu dah sebab satu dia orang yang terlahir kekafiran. Dia golongan nombor 3 kebanyakan. Siapa-siapa tak tahu dia akidah tak betul, sebab dia tak ngaji Quran, maka dia mati dalam keadaan Allah anggap bukan Islam. Apa? Tengok agama ini bukan Islam, suruh sila Allah. Tak apa dia bukan Islam. Kita Islam pun suruh sila Allah juga. Orang bukan Islam percaya luar biasa selain pada Allah. Kita pun orang Islam percaya luar biasa selain pada Allah. Sebab kita tak mengaji orang pun tak tahu. Bara syirik itu bukan bara dengar, bara nampak. Kalau kawan tu tak usah untuk mengaji, untuk betulkan diri dia, kalau siapa-siapa tak boleh nak tolong dia sebab tak nampak. Kalau nampak mudah. Dia macam COVID-19 lah. Mana nampak? Kecuali kawan tu hati nak usaha. Kalau COVID-19 boleh kira lagi sebab ada tanda. Kadang-kadang tak ada tanda lah ni kan. Ada tanda, ada tak ada tanda. Kan? Mana kalau dia pergi check, maka dia tahulah keadaan dia. Sama dengan akidah tak betul ni. Kalau dia pergi check dengan mengaji makna, dengar Quran kata apa, maka baru dia tahulah, tersedarlah bahawa akidah tak betul selama ni. Tapi tak masalah, alhamdulillah, syukur. Kita dapat tahu sebelum kita kembali ke rahmatullah. Bagi betul. Sebab dapat tahu bahawa akidah tak betul tu anugerah. Dapat tahu sebelum balik jumpa Tuhan akidah dia tak betul ni anugerah. Sebab bukan semua orang dapat. Sebab dia dah baiki. Anugerah yang berharga. Dapat tahu, dapat sedar akidah tak betul sebelum kembali ke rahmatullah ni satu anugerah yang Allah pernah bagi kepada para sahabat. Jangan main-main. Kita duduk pada lelaki, kita bisikan setan, provokasi. Marah benar kalau orang betul akidah tak betul. Sebenarnya sahabat pernah rekod akidah tak betul. Satu sahabat ni, bagi dia dapat tahu akidah tak betul sebelum kembali ke rahmatullah ni anugerah. Anugerah. Sebab anugerah ni Allah pernah bagi kat sahabat. Ada kalau kita dapat, alhamdulillah lah.
Tapi kita ni setan punya provokasi, payah benar lah tajuk ni. Dia jadi kono kali. Dia jadi sensitif. Sensitif tak bertempat dia bagi. Padahal sahabat lah orang yang Allah telah anugerahkan dapat tahu akidah tak betul sebelum balik jumpa Tuhan. Sahabat. Mana kalau satu benda yang Allah pernah anugerah kepada sahabat, mana barang-barang besar, barang berharga. Kita jadi macam fikir ke lain pula. Fikir sensitif tak kena tempat. Bahaya orang sensitif tak kena tempat ni. Ada tu hamba Allah ni, doa katalah mudah sensitif. Begitu tak gamuk kata orang sensitif terlajak ni rumit. Pergi mana-mana kerja dia berhenti. Mana sensitif terlajak, barang tak patut. Kan? Pernah jumpa ada orang lagu ni. Sampai tahap dia tak ada kerja mana. Dia kerja ni berhenti. Lepas tu dia mengaji sini, dia berhenti. Apa? Okey, barang tak ada apa pun. Barang kerja gitu je. Tapi dia jenis buat sensitif. Kan? Kalau panggil sensitif tak bertempat. Padahal pernah ada apa-apa. Tak. Kadang pernah jumpa orang ni. Siapa susah? Dia susah, orang susah. Dia susah. Orang susah juga kesian ke dia. Itulah. Dia sensitif pelajar. Sebenarnya masalah dia. Sebenarnya kalau dia faham barang-barang dapat tahu akidah tak betul sebelum kembali ke rahmatullah ni, anugerah yang Allah pernah anugerah kepada sahabat Nabi ni akidah tak betul. Tapi Allah bagi dia nampak sebelum dia balik jumpa Tuhan. Allah. Sampai balik jumpa Tuhan, Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Tengok. Sebenarnya kalau kita fikir, sensitif apanya? Barang ni barang sahabat pernah dianugerah. Kalau sahabat pernah anugerah lagu ni, bagi kita anugerah. Sahabat pernah dianugerah satu peluang dapat tahu akidah tak betul sebelum balik jumpa Tuhan. Sahabat. Patutnya kita rasa bangga lah. Tahu dapat tahu sebelum mati. Ni kita jadi salah faham, jadi macam-macam kita pernah sana. Lah. Maklumat tak sampai kita. Dia bagi provokasi. Provokasi supaya jangan kita terima benda ni sebelum balik jumpa Tuhan. Sampai balik jumpa Tuhan. Biar kita masuk neraka selama-lamanya. Siapa dia punya akar ni? Syaitan sebab nasihat kata nasibam mafruḍa. Kan? Nama-nama ni nama-nama yang telah diwajibkan oleh syaitan ni jadi geng dia dalam neraka. Sehingga syaitan ni ikut mana pun dia bisik sana bisik. Kita ni Allah kalau terimalah syurga kaya kita. Walaupun kita bayangkan kita sesat jalan. Sesat negara mana ni? Kita ni tempat negara kaya sesat. Di tempat negara miskin. Contohlah negara yang bakal menyusahkan kita. Tiba-tiba kita ni diberitahu oleh orang untuk balik negara asal. Negara asal ni kaya. Betul lah. Ibaratlah betul lah. Ni dah kita tolong beritahu, marah pula. Terus balik. Tak betul akidah. Yang dengan betul akidah tu menyebabkan dia dapat balik barang-barang yang berharga yang dia hilang kerana kejahilan yang manusia itu sendiri. Dia jahil, memang kena tipu. Tapi bila dapat tahu sebelum kembali ke rahmatullah, dapat semula lah barang tu. Cuba kita marah pula Tuhan habis tahu tu. Jadi ashabul jannah ni siapa dia? Ashabul jannah golongan 2, 4, 5. 5 ni betul juga. Walaupun tak sebetul 4, tak sebetul 2, kan? Sebab dia masuk neraka dulu, bukan masuk neraka selama-lamanya. Cuma tak jugalah kita. Sebab masuk neraka dulu ni bukannya sekejap. Lebih lama tempoh duniawi lagi. Jadi dia kata ashabul jannah, penghuni geran tanah syurga itu adalah golongan-golongan yang berjaya.
Maksudnya apakah sama antara orang yang menjaga ketakwaan, mana orang yang datang duduk dengar faham takut tinggal selamat, dengan orang yang tak sedatang pasal dengar pasal faham? Tak sama. So banyak tanya, sama ke? Sama ke? Hal yastawi al-a'ma wal basir, sama ke orang buta dengan orang jelek? Tak sama. Kalau janji kata sama ni setan. Ngaji saja. Baik, akhlak kita tak mengaji ni. So, tak. Bisikan setan. Ngaji saja. Rangai hodoh. Baik, tak ngaji macam kita ni. Rangai comel. Lagi dia nak bela dia tak mengaji tu. Padahal Quran ajar kita, kalau comel mana dia, tapi bila dia sombong dengan wahyu, dia dah pernah hodoh sekali. Lepas tu kalau kita ni akhlak comel, tak mengaji mana Quran, kita dekat dengan setan. Sifatnya setan tu jangkit kita. Memang asal comel, tapi lama-lama tak comel. Sebelum balik jumpa Tuhan. Lepas tu kita hak mengaji ni memang tak comel, tapi makin comel. Memang tak comel, dulu lagi tak comel, tak mengaji. Lah ni comel sikit Tapi suami tahu orang yang tak comel bila mengaji Quran, sifat baik Quran tu jangkit ke dia. Sifat Quran tu jangkit ke dia. Quran ni kan Allah ajar kita setiap barang luar kena tengok dalam. Setiap barang luar kena tengok Quran. Tengok barang luar, tengok Quran. Tengok barang luar, tengok Quran. Ataupun tengok Quran, tengok barang luar. Kaedah. Apa-apa yang tengok dalam barang kat luar tu, tengok Quran. Quran kata apa? Ataupun apa-apa yang dalam Quran ni merujuk barang luar, kena tengok. Betul tak Tuhan kata? Barang luar mana? Luar dalam asbab kan? Luar asbab. Luar dalam asbab. Kalau Allah sebut gunung, tengok gunung kat luar tu, Allah sebut gunung, tengok. Betul tak gunung lagu ni? Allah sebut bintang, tengoklah bintang. Betul tak Allah sebut bintang lagu tu? Allah sebut sungai. Betul tak sungai Allah sebut lagu tu? Allah sebut hujan. Betul tak hujan Allah sebut lagu tu? Allah sebut lebah. Betul tak Allah sebut lebah macam tu? Jadi cara berinteraksi dengan Quran ialah segala perkara dalam asbab di luar Quran mesti kita merujuk Quran. Dan segala benda dalam Quran yang Allah sebut dalam asbab, benda kat luar kena tengok sampai tengok Quran, tengok luar, tengok Quran, tengok luar. Gitulah. Mana kita kena kaitkan barang luar dengan Quran. Tentang perkara apa? Dalam asbab. Dalam asbab pun kita kena kaitkan Quran, kena tengok Quran. Apatah lagi barang luar asbab. Barang-barang luar biasa ni. Kita tengok Quran kata apa? Ni syirik ke tak syirik? Masalah kita ni tak rujuk. Kita jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir ni tengok papan, tengok kayu, tengok pokok, tengok matahari, tengok bulan. Dia kaji tu tentang bulan tu sampai kena habis bulan. Tapi tak kena Tuhan juga, sebab dia tengok bulan saja, dia tak tengok Quran. Maka dapat bulan, cerita bulan lagu ni, panas lagu ni, luah dia lagu ni, duduk kat mana bulan tu, kenapa dia ada kat bulan. Dia kaji tu habis ilmu dah. Tajuk bulan ni dia tahu belakang, daripada mana dia tahu, Allah Alam. Kajian dia. Tapi tak jumpa Tuhan juga, sebab dia tengok bulan saja. Contoh matahari, dia cerita matahari ni panas lagu mana, apa ada kat kepanasan kat matahari. Matahari ni dengan bumi sejauh mana kan. Lepas tu bersama matahari, macam mana boleh panas lagu tumbuh. Apa kesan kalau panas tak ada ozon, laku apa kita contoh. Dia kaji habis. Bila kita buat matahari macam kalah kita, sebab kita tak kaji. Tapi tak jumpa Tuhan juga, sebab dia tengok matahari saja, dia tak kait dengan Quran. Maka tak jumpa Tuhan. Buat tanah, kita buat tanah gini. Macam PhD dah ni. Tapi PhD buat tanah tak jumpa Tuhan juga, sebab dia tengok tanah saja. Kita Islam tengok tanah, tengok Quran. Tengok pokok, tengok Quran. Tengok bulan, tengok Quran. Tengok matahari, tengok Quran. Tengok bintang, tengok Quran. Cara dia. Dan apatah lagi perkara-perkara yang luar asbab, yang membahayakan hak kita bimbangnya,
Manipulasi jin lah. Jadi sepatutnya kita tengok rujuk Quran. Quran kata apa? Maka kalau rujuk Quran, tengok Quran kata apa, bocorlah rahsia bahawa itu barang-barang kuno. Segala perkara lu asbab yang ada dekat luar, tidak ada dalam Quran, maka itu adalah barang punah. Terus sebut apa barang punah? Barang syirik. Contoh tak? Ada masa nak ngajar dekat Tanah Merah. Lepas ngajar tu ada tuan rumah tu, tak mau dia beritahu kita. Itu pengalaman dia dulu masa muda. Dia banyak kadah juga. Cuma dia tak guru Quran. Masa muda ni dia ada kawan-kawan yang suka berzikir, kuat berzikir. Tapi zikir tu dia sebut 7 laksa. Mana dengar Islam? 7 laksa. L-A-K-S-A. Dah benar laksa tu. Oh, benar. Ha? Lepas tu dia cerita pula, bila tetap dengan bilangan-bilangan tertentu, lepas tu dia kata nanti akan dapat luar biasa. Yaqazah. Dia cerita sama dia. Kamu kata kita tak ada apa. Kita baca juga tak ada apa. Dia baca ada sesuatu. Dengan ada sesuatu tu bagi semangat lagi dia baca. Jadi kamu tu fikir-fikir, kenapa aku tak ada apa? Bila mengaji Quran baru faham. Sebenarnya kalau kita tetap bilangan tertentu, waktu dengan janji tertentu, siapa janji tu? Hak barang-barang ni nampak semua manipulasi jin belaka. Bukan salah baca. Kalau kamu faham Quran 100 laksa tak apa. Tapi kita sendiri tetap, bukan orang lain. Mana bukan salah nak baca banyak. Cuma pastikan yang tetap tu kita sendiri, jangan orang lain. Sebab dia tetap patut bagi fadilat. Fadilat tu siapa bagi? Lu asbab. Allah tak beritahu, Nabi tak beritahu. Siapa beritahu? Setan. Lepas tu cara dia cerita tu menyebabkan orang ni rasa tak perlu ngaji ya. Ini saja syurga dah. So kadang-kadang barang-barang palsu ni bila masuk kita dulu sebelum Quran, dia sendiri amalan yang menjauh kita dengan Quran. Tak ada nak ngaji kita. Kita nak pergi habis tu lah. Sebab nak syurga sangat. Hak kita bimbang ialah dalam Quran ni dia ajar kita ialah walaupun kita berharap para tinggi, berharap barang tinggi, kena ikut prosedur. Kita harap barang tinggi, barang comel, lu asbab tu tak salah. Nak syurga, nak masuk syurga, barang kena ada usaha ni. Kena ada nak, kena ada ikhtiar. Cuma nak dengan ikhtiar ni kena pastikan bukan daripada setan. Setan aku tu, so bagi kita ngaji wahyu ni, kita tahu dah barang lu asbab kalau bukan daripada wahyu, setan. Sebab Nabi tak ada dah. Kalau Nabi tak beritahu, siapa nak beritahu? Para jenis fadilat-fadilat ni, dia cerita tu macam yang ada beritahu dia, siapa beritahu dia? Kalau Nabi mana hadis Nabi? Contoh sahih ke? Atau palsu? Bila kita ngaji pada Quran, orang dulu-dulu ni kan, dengan kuat puja semangatnya, dengan puja bantainya, dengan puja penunggunya, dengan semangat tu, semangat ni kan. Lepas tu kata kalau amal ni dengan kedah tak betul lagu tu dapat syurga. Hak kita bimbangnya atau balik sebab. Jadi masalah kita ialah kita dah amal salah ke ustaz? Kata tak. Betul. Cuma kita fikir. Kita nak luar biasa, kadang-kadang orang nak luar biasa. Luar biasa, remote luar biasa tu yang berlaku pada Nabi Wali ni tak ada ke Nabi Wali. Remote luar biasa tu ada duduk ke Allah. Allah nak bagi, tak bagi tu bukan hak kita nak sesuatu. Jadi nak beritahu kata luar biasa ni bukan ikhtiari. Bukan jenis ikhtiar. Kalau jenis ikhtiar setan. Dia beritahu 70,000, 80,000 contoh. Dia kata akan dapat begini. Bukan Allah, bukan Nabi. Bila bukan Allah, bukan Nabi, setan. Sebab orang yang beramal, setan tipu cara beramal. Orang maksiat, saya tertipu cara maksiat.
Dia tak minat wasiat, dia nak minat beramal. Tapi ngaji tak sih. Saya tak jumpa cara lagu lain. Sebab tu masa kalau ada orang, kita tak kisahlah tahu siapa pun. Sebab kita, pengalaman kita, tak kira lah dia ni orang agama ke tak agama ke. Kalau dia cakap barang yang tak ada jelas, tak ada sumber, kita terus ambil atau pergi. Ada orang cerita kita buat sekat gitu dengan gitu kan. Dia tahu dah. Dia tak ada kepahaman jelas tajuk ni. Dia kata dia baca 41 kali bismillah. Kita tak baca. Kereta kena curi ke orang. Ada lagu tu. Sebenarnya bismillah ni kalau kita nak sebagai perlindungan tak masalah. Jangan tetap. Macam kata kita macam mana. Orang kata saksi dah banyak boleh. Boleh. Kata kita. Macam saja boleh. Sebab bukan banyak yang Allah tekan kualiti tu. Faham orang bismillah tu? Mengerti ke maksud bismillah tu? Betul tak? Jadi tak apa, sekali tak apa, tak masalah. Bukan syarat. Syarat-syarat ni Allah umum, Nabi umum tak apa. Orang tak boleh. Tak payah. Tak payah lagu tu dia akan jadi manipulasi jin berlaku. Jangan tetap Nabi, Allah Nabi saja. Kalau tidak jadi manipulasi jin. Ada seorang itu dia kata Rasul sihat Satu nafas. Satu nafas tu baca Fatihah. Itu baca lah. Dia kata jangan ambil Cina itu baca alhamdulillah. Baca. Bagi dapat satu nafas lah. Tapi baca Fatihah dengan satu nafas ni bukan sunnah. Dia silah ni, Fatihah ni, comel dia, kita kena berhenti setiap dia tak digalakkan baca satu nafas. Bukan sunnah. Mana bukan sunnah. Lepas tu, tapi bukan salah, bukan tak sah sembahyang. Cuma tak digalakkan. Kalau jadi imam kan, tak digalakkan baca lagu tu. Dia kena baca berhenti macam biasa. Sebab tu hak betul bacaan Fatihah ni ialah hak biasa tu. Tak digalakkan tak ada galak gitu. Jadi buat apa kita tetap benda yang bukan betul pada orang lain. Nak baca senapas apa, tapi bila kata dengan cara dia lagu boleh jadi. Contoh kalau orang sembahyang baca senafas, asal untuk senafas, asal tidak lagi tajwid tak salah, tapi tidak digalakkan, bukan tak sah, tak digalakkan. Ana tak minat lagu tu, bila lagu tu senafas, dua lapas, tiga lapas, sebut lagu tu satu benda yang nampak bentuk ketetapan. Sebab cuba tak baca senafas akan sihat. Hak ni dalam sebab ke dua sebab. Kalau baca Fatihah minta sihat, atau ada ruqyah Al-Fatihah. Tapi tak ada lah kata senafas. Dia kata Fatihah je. Sebenarnya Fatihah tak perlu senafas. Memang ruqyah Fatihah ni. Tapi kalau dengan syarat senafas tu, itu something. Sebab hari Nabi tak kacau lagu tu, dia sekadar Fatihah. Yang Abu Sa'id Al-Khudri baca, Nabi membenarkan kan, Fatihah saja. Dia tak kira senafas, asal baca Fatihah. Waktu heret cara senafas tu daripada budak-budak. Kita nak tanya juga dia dah. Ada tanya dia ambil daripada mana? Dia tak tanya. Dia koyak lah dia kata ambil daripada dia kata orang tu tidak dia sedang gini. Dalam konteks agama kan. Ada baru tajuk di surah ni. Surah dia kena tengok konteks Wahyu. Surah
Ana tahun lepas, minggu lepas nak ngaji USM. Ni nak USM dah ni. Nak tanya ada orang. Awak benda tak berlaku dalam konteks mak-mak, dalam uji kaji mak-mak. Sebab dia orang ni jenis orang-orang duduk dalam mak-mak semua ni. USM ni, pokok doktor awak ni. Ada tak awak tak setuju dengan satu kajian, hasil kajian sebab tidak menepati piawaian kajian. Makna syarat kajian ni kena lagu ni tapi dia tak buat, lepas tu hasil tu maka tidak boleh diterima. Ada tak berlaku dia? Tak ada. Tak. Agama lagu tu juga. Agama tidak melihat pada jadi tu, lihat pada bentuk. Cara tu menepati wahyu ke tak? Kena dengan wahyu ke tak? Kalau mana sebab dalam agama ajar kita walaupun betul jadi, tak betul pun jadi. Sekarang kita tak fikir dah betul tak betul. Jadi tak jadi. Sebab jadi tak jadi ni jadi ni dia tidak kira betul syarat dia. Tak betul pun boleh jadi. Jadi kita tidak mahu merujuk kepada betul ni sebab tak betul pun jadi, betul pun jadi. Jadi bukan jadi itu sebagai hujah. Neraca hujah kepada balik pada asal, balik pada cara, metod. Jadi dalam konteks yang saya kata, kami tak tengok pada hasil, kami tengok pada metod kajian. Kalau metod kajian tu menepati piawaian, maka barang tu adalah benar hasil dia. Sama dengan agama ni, dia tengok metod. Metod ni menepati cara wahyu ke tak? Boleh kritik lagi tak? Kalau boleh kritik lagi, something. Siapa tak boleh kritik dah? Tu baru anugerah. Manalah konteks mak-mak, tak boleh nak kata apa dah. Tu baru kesimpulan. Maknanya kalau lagi boleh kita ni mana tak boleh, mana satu benda yang kita boleh kritik lagi, mana dia ada something tak kena. Siapa tak boleh dah. Mana hati-hati dia ada metod dia. Hak ni memang tak boleh nak kata apa dah ni. Tak ada unsur-unsur yang mencurigakan. Maka kita boleh kata hak ni anugerah. Biasanya bentuk-bentuk yang daripada wahyu lah, daripada Nabi. Nabi aja baca lagu ni. Itu jadi. Tak boleh kita tak boleh lah. Cara dah menepati cara wahyu, cara Nabi, sunnah. Lepas tu jadi. Jadi tu anugerah. Faham tak? Okay, tengok surah juz 8. Ayat ni duduk 113. Kita baca 112 dulu. 112 ni ada kata dia panjang ayat ni. Ayat dia sambungan pada 111. 111 dia kata walakin aksaranya jahil. Kebanyakan mereka ni jahil. Jahil salah tak jahil? Jahil salah ke tak? Jahil macam mana salah? Kalau jahil asal, tak salah. Kita asal pun jahil belakang. Salah kalau kita jahil asal. Tak salah. Jahil tak sengaja tu salah. Tu kata walakin aksarahnya jahilun ni, kebanyakan mereka ni jahil. Jahil tak sengaja. Kan? Jahil tak sengaja. Ya jahilun ni jahil tak sengaja. Bodoh kerana tak sengaja. Bodoh saja tu bukan aib. Bodoh tak sengaja tu ayat. Lepas tu ayat 111 juz 8 ada tak? Ayat ujung dia walakin aksarahum yajhadun, ada tak? Kebanyakan mereka ni adalah bodoh, jahil. Jadi jahil apa ni? Yang dimasukkan dalam ayat ni, jahil tak sengaja. Kalau jahil nak mengaji, dia bukan aib. Dia satu benda yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Dia jahil, dia mengaji pula. Allah suka. Allah puji dia. Dia jahil tak sengaja. Allah tak suka. Jadi walakin aksarahum yajhalun ni merujuk kepada orang jahil tak sengaja.
Bila orang yang tak usah ngaji, Allah sambung dengan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Demikianlah kami jadikan setiap nabi ni ada musuh dia. Siapa ni jadi musuh kepada nabi? Iaitu golongan yang tidak bersedia untuk faham Quran. Allah takdirkan jadi musuh Quran, musuh bagi nabi. Bagi nabi saja ke atau bagi orang yang baca Quran? Dia kata ni nabi ni kan dah dikuli nabiyin. Kita bukan nabi. Nabi yang ada musuh, kita tak ada musuh. Dia tanya, orang marah ke nabi ni kes dia nabi ke atau kes Quran tu? Kes Quran tu. Jadi kalau nabi baca orang marah, kita baca orang marah jugalah. Bukan kerana kes zat nabi baca. Masuk Quran tu dah tak boleh terima. Jadi kata kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, setiap nabi ni kan kami buat musuh dia. Buat musuh. Buat musuh. Siapa dia yang Allah takdirkan jadi musuh nabi ni? Musuh iaitu orang yang jahil tak sengaja. Kalau mengaji belaka jadi penyokong belaka pula. Kan dengan kita buat pilihan untuk tak sengaja, maka Allah pun pilih kita jadi musuh Quran. Kalau kita mengaji jadi penyokong Quran, kita ni mudah-mudahan Allah akan jadi penyokong Quran sebab kita mengaji. Hak tak mengaji dia akan jadi musuh, dia lawan. Dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Yuhi, kepada Yuhi. Yuhi ni membisikkan. Tapi dia guna kalimah Yuhi kenapa? Meh-meh wahyu. Bukan wahyu syaitan. Kenapa meh-meh wahyu? Dia suara. Ada suara. Tapi bukan wahyu Allah. Bila bukan wahyu Allah, suara syaitan. Ni kita ni bukannya tak nak buat suara was macam kita faham ni. Suara tu weh, tak tahu siapa. Kata Yuhi. Meh-meh macam wahyu dah. Suara tu weh, tak tahu siapa. Meh-meh macam wahyu dah. Jadi yang tubik suara ni siapa dia? Golongan yang rapat dengan jauh dengan Quran. Rapat dengan syaitan. Hak dia bisik tu barang betul ke barang nipu? Barang nipu. Indah ke hodoh? Indah. Dia kata zukhrufal qawli. Perkataan yang indah. Teruja. Contoh indah, mu ni orang Tuhan kan. Mu ni orang baik. Yes, buat kamu suka tolong orang, maka aku bagi anugerah ni kamu. Indah tak? Indah. Tapi syaitan nipu. Jadi barang yang bukan wahyu memang syaitan ayat ni. Dia kata hurura ni penipuan. Atau kalau Allah kenaki, Allah mereka takkan dapat melakukannya. Atau biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Nak ajar kita apa? Kalau bukan wahyu, barang mengada. Lu asbab, kalau bukan wahyu, barang mengada. Tak barang mengada. Ngada ni tak ada bergada. Kan? Contohnya. Aduh, sakitnya. Tak sakit pun. Sakit dikit sangatnya. Ha? Ngada-ngada. Ngada lah. Tak sakit pun tak sakit. Barang tak ada, tak ada. Sakitnya. Kan? Ngada-ngada. Alah, ngada-ngada. Jadi barang lu asbab lah betul juga. Barang tak ada, kita kata ada. Nipu. Jadi ayat 112 ni kesimpulan kepada segala perkara lu asbab bukan daripada wahyu, memang confirm syaitan. Barang tipu. Siapa dia yang syaitan bisik? Supaya walitasgha, supaya menjadi cenderung kepadanya, kepada bisikan itu. Hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Kalau kita kata lagu ni, dia kata saya beriman dengan akhirat, takkan bisikkan dengan saya. Dia nak kata. Ini kata orang tidak beriman dengan akhirat, kita beriman dengan akhirat, takkan kena bisik juga. Sebab kena bisik ni tak beriman dengan akhirat. Kita beriman dengan akhirat, takkan kena bisik juga. Jangan.
Dia kata bisik-bisik dia orang tak beriman akhirat, kita beriman akhirat. Tadi kadang kata orang yang guna akidah ni bakal dapat bisikan. Kan? Salah satu bisikan ni alamat-alamat dia. Lepas tu dia kata macam mana mau kata waktu bisikan ni bisikan syaitan, padahal Quran beritahu ayat ni kata ditujukan kepada orang yang tidak beriman dengan akhirat. Aku beriman dengan akhirat. Macam mana? Macam mana? Kita bagi dia Nabi, ada ayat sekali yang mengatakan gini. Tak contoh sebenarnya tak perlu. Dengan ayat ni saja kita boleh jawab. Ha. La yu'minuna bil akhirah ni bukan merujuk pada sifat, merujuk pada nama satu golongan. Dia kata gini, hati orang-orang Mekah itu yang tidak beriman dengan akhirat, nama Arab Mekah. Bukan merujuk kepada orang yang tidak beriman akhirat, nama Arab Mekah. Arab Mekah ni memang kuat dengan bisikan syaitan. Jadi dia kata kepada orang-orang yang dinamakan sebagai orang yang tidak beriman dengan akhirat, iaitu Arab Mekah itu. Bukan merujuk kepada orang tak beriman pada akhirat, merujuk kepada si Arab Mekah. Nama bagi Arab Mekah. Arab Mekah ni dia ada makna kitab tak dalaman dia. Ada tak dia terima wahyu dalaman dia? Terima Quran ada tak? Ada kitab tak mereka? Tak ada. Bila tak ada, ada kepahaman ke tak ada? Tak ada. Bila tak ada kepahaman, orang ni, seseorang yang tidak ada kepahaman wahyu, orang ni lah yang bakal dapat bisikan syaitan. Bukan bisikan tak ada suara. Hak kita duk faham ni, bisikan suara. Dia kata mu ni jangan duk amal lah, neraka juga. Jangan duk sembahyang lah, musuh sembahyang pun neraka juga. Kita lagu tu. Untuk dua amal lah, umur amal neraka juga. Itu kau salah ke? Salah, syaitan. Tapi syaitan tak suruh apa? Dosa kita putus asa. Putus asa kufur. Padahal siapa kata kita masuk neraka kita hidup lagi? Kita taubat tak tutup lagi. Bukan kita ni bukannya nazak lagi. Nazak ialah kalau taubat tak terima. Kau kata dah nazak, tak boleh taubat dah, kita nak taubat. Barangkali lagu tu tak lagu tu. Sekarang ni kita nak nasihat wasiat. Kita boleh taubat lagi, nak betul akidah boleh lagi. Kan? Harapan cerah lagi, nak dapat syurga. Walaupun kita akidah tak betul. Tapi dia kata lagu tu nak bagi kita ni supaya tu asa daripada kebenaran. Tu je. Tu kata alladzina la yu'minuna bil akhirah ni, iaitu orang Arab Mekah tu. Arab Mekah tu mana ada kitab. Jadi akan cenderung kepada makna kata setan itu orang yang tak ada pada Quran. Kalau hati dia tak ada, boleh tak mengaji, maksud dia orang tak ada makna Quran, dapat terima, cenderung kepada bisikan tu. Padahal yang dia bisik tu semua kekufuran belaka. Apa bentuk pun. Hatta kalau dia ajar amalan memang kalau amal kufur. Oh tak selalu. Buat amalan jin. Walaupun berbentuk sikit. Tapi tetap 10,000 ke 20,000. Lepas tu janji pula. Kalau amal kafir kita. Walaupun bentuk zikir la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita mengiyakan hak syaitan kata tu. Ha? Ha itulah. Kalau dia janji, kita mengiyakan janji benda lu asbab. Kita kena mengiyakan wahyu saja. Jadi kita mengiyakan dua benda lu asbab. Maka mudah makna iman kita. Dia nak lagu tu lah. Syaitan nak ambil kita masuk neraka selama-lamanya dengan bentuk ibadat. Faham ke tak? Dia nak kena terima, dia kata. Kamu akan, kita terima. Akan tu lu asbab. Maka kita ada campur lu asbab wahyu pun kita percaya, lu asbab wahyu kita percaya. Punah mana iman tu. Bila punah mana iman, masuk neraka selama-lamanya. Dia nak tahu. Tapi ada dalam buku tu dia kalau kita kosong ayat tu boleh
pahala haji. Hatu kita jangan amal dulu. Dia kata waliyardauhu, agar mereka suka dengan amalan itu. Maka waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Maka mereka pun melazimkan beramal sampai mati. Betul. Itu ayat lepas tu dia kata, apakah selain pada Allah aku mencari hakama ni kena buat, kena lagu ni. Tu hakama. Padahal kena lagu ni akidah, kena lagu ni amalan ni sempurna dah. Allah sebut dengan teliti dah dalam dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Tak perlu syaitan kata kena lagi, tak perlu. Padahal Allah telah turunkan kitab dia tu dengan terperinci. Bahagian nak kena akidah ada dah, kena amalan ada dah. Kita campur pula. Kena bahagian hak Nabi pun kita terima, kena bahagian hak syaitan pun kita terima. Jadi campur penuh gila. Jadi beramal dengan apa yang Allah kata, dengan Nabi kata ni sudah cukup untuk mana iman. Meyakini bahawa hak Nabi ni daripada Allah. Tapi kalau kita amal hal lain, mana makna tu wujud kita? Kita kata beriman, hak Nabi sampai ni semua daripada Allah belaka, semua betul belaka, semua bagus belaka. Tapi bila Nabi ajar kita, tak apa kita ambil hal lain. Mana makna tu kita? Makna kata Nabi ajar tu betul, terbaik, sudah cukup, memadai, cukup sempurna dah, tak perlu hal lain, mana? Tak ada. Sebab kita tak ada unsur tak puas hati nak amal hal lain. Itu dia kata walladina atainahumul kitab, orang yang telah diberi kitab secara sempurna, mengaji habis, mereka meyakini bahawa apa yang diturunkan kepada Nabi itu adalah kebenaran. Jadi dia tak tersih dah hal lain. Dan bahagian amalan cukup dah Nabi, bahagian akidah cukup dah Quran. Tapi orang yang tak betul dalam sudut akidah ni, amalan ni, dia tak cukup lah Nabi. Dia nak percaya juga selain pada Nabi. Lepas tu dia kata 7 laksa ni, siapa amal, cukup dah. Tapi kalau tak amal, tak syurga lah dia. Betul tak? Orang faham lagu tu Siapa tak sampai pun tak syurga lah dia. Jadi orang takut Ni ada aduan. Orang ngadu kita, Ustaz. Dia kata lagu tu, Ustaz. Siapa yang tak amal banyak ni, memang tak syurga lah dia. Gitu ke? Padahal kita mengaji Quran orang tua, warga rumah, baca tak boleh, menulis tak boleh. Dia faham Quran kata apa, dia terima. Hak dia mampu buat, dia buat. Hak tak mampu buat, dia minta ampun ke Tuhan. Faham pun dosa dia. Mana ada kata kena 70,000 kali? Laksa pun ada. Sekali pun kalau dia percaya makna apa yang maksud la ilaha illallah tu syurga dah. Tapi batu kalau dah faham, macam 10 juta kali pun tak apa. Kita faham, terima dah. Yang hak yang patut kita terima dah. Patut kita nak amal 100 laksa, tak apa. 100 laksa campur 200 laksa, tak apa. Faham tak maksud dia? Faham tak? Jadi sekarang ni, tajuk sekarang ni ialah orang kata, kalau amal banyak ni syurga dah. Kalau tak amal banyak ni, memang tak ada syurga lah. Bayangkan orang jahil kalau terima lagu ni. Dia faham lagu. Oh, nanya lagu tak amal. Lepas tu dia gaduh. Sampai nak pergi kelas tak ada. Tak apa, nak amal betul cukup ni. Lepas tu tanya pula, ada dapat apa? Ada benda pelik-pelik tak? Temu ramah kawan, kawan. Bila cerita-cerita lagi semangat orang ramah. Nampak tak? Teruja bukan wahyu, manipulasi jin. Kita takut terlalu khayal dengan amalan yang tak betul ni, menyebabkan balik-balik dia tengok kita dulu masuk ana keadaan belakang ni bila kita faham makna tauhid la ilaha illallah, bila faham ngaji daurah je. Zaman kita dulu orang tak cerita buat semangat kan, buat puja pantai ni, kita akidah ni tak adalah, macam-macam tak pernah kumi sebelum kita dengar tak. Tiba-tiba orang nyanyi lagu tu, macam-macam benda tu macam khayal lah. Kita nak tapi
Benda tu tak ada kita. Kita nak dijanjikan, tapi benda tu tak ada. Janji ada, barang tak ada. Faham tak? Janji bukan main, amal banyak ni syurga. Tapi kita akidah pun tak betul. Tak pernah ada usaha untuk betulkan kepahaman la ilaha illallah. Lepas tu kita amal baca la ilaha illallah tu kali. Apa bulan Selasa kita baca. Akidah tak faham segala. Momoh tak tinggal. Semangat tu lah. Khurafat tu lah. Lepas tu macam mana? Jadi seolah-olah macam barang tak payah mana pun nak betul pahaman ni. Tapi nak kata rumit satu hal. Tak jumpa pula barang janji. Dah lah rumit. Puluh ribu ni ada pernah kedua amal. Selawat kita dapat, kita tak jelas kan. Dia kata 10,000 kali kita baca. 10,000 kali baca nak dapat hak janji. Memang kalau kita tak mengaji Quran, memang tak nampak segala. Kenapa dia bahaya yang nanti? Kita nak hak janji tu. Dah ada janji, mesti ada, bahawa ada, mesti orang, kita kata mesti ada orang jumpa dah. Betul tak? Ada yang menipu. Ternyata fala takunanna minal mumtar. Jangan jadi ragu-ragu lah. Jadi kalau tak puas hati dengan wahyu hak saya ada ni, ragu-ragu lah. Tak puas hati, ragu-ragu. Ragu-ragu hak yang jelas, ambil hak tak jelas. Tak puas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.